Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Sarawak memainkan peranan penting dalam memajukan peralihan tenaga serantau dengan berkongsi sumber berasaskan kuasa hidro negeri ini dengan jiran serantau melalui hubungan yang terjalin. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Ngopeng berkata, pelibatan aktif Sarawak dalam pelbagai usaha untuk mengubah lanskap penggunaan tenaga di negeri ini dapat dilihat melalui anjakan ketara pada hari ini. Katanya Sarawak telah mencapai kemajuan besar dalam mencipta dan membangunkan bandar dan komuniti yang mampan di negeri ini. Our generation mix transition from being primarily fossil fuel to predominantly renewable hydropower. This is complemented by natural gas, off-grid diesel, off-grid solar, with floating solar in the plant. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Forum Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak 3.0 Sarif 3.0 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Menurutnya, perbincangan dan perjanjian mengenai kesaling hubungan perkongsian tenaga boleh diperbaharui berjalan dengan baik. Jelas beliau, ia dibuktikan dengan Kerajaan Sarawak telah menandatangani perjanjian pertukaran kuasa dan interkoneksi dengan Sabah yang melibatkan ekspor awal 30 megawatt hingga 50 megawatt dalam tempoh 15 tahun di samping sedang berusaha dalam perjanjian pertukaran kuasa dengan Brunei untuk ekspor elektrik. Dalam perkembangan sama, beliau menjelaskan Sarawak kini sedang mengkaji sumber tenaga lain yang boleh diguna selain tenaga hidro. We are also exploring other renewable energy sources such as green hydrogen and solar enabled by renewable hydropower. And as technology advances, we will see how we can make wind and biomass more mainstream source of energy, as I mentioned. Dalam hal ini, Sarawak katanya sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan negara, organisasi atau entiti yang berhaluan sama terhadap kelestarian masa depan tenaga di rantau ini dan dunia. Malah beliau percaya Sarawak mampu menjadi bateri persatuan negara-negara Asia Tenggara ASEAN dalam membantu menghubungkan grid kuasa di seluruh rantau ini. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koi Hian, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia Datuk Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni, Pengerusi Sarawak Energy Datuk Amar Abdul Hamid Sepawi dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syarbini Suhaili. Paparan seterusnya, kawasan pertumbuhan ASEAN, Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGA diwujudkan untuk mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di kawasan kurang membangun dan terpencil dari segi geografi di 4 buah negara tersebut. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, melalui platform BIMP IAGA, negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina akan bekerjasama untuk membina ketersambungan serantau dengan memupuk kerjasama, harmoni atau dasar, proses dan prosedur merentasi sempadan. Through this conference, we aim to underscore how regional connectivity can be established and fortified while aligning with the global sustainable development goals. To enhance regional connectivity, we have made some progress. With 1 year ago, in September 2022, we have successfully collaborated with the Republic of Indonesia to reinstate bus services between Kuching and Pontianak. Building on this achievement, we are actively engaged with Indonesia to establish bus services between Kuching and Singkawang in West Kalimantan, Indonesia, with the aim of facilitating economic, business and tourism activities. Beliau menjelas demikian ketika berucap dalam Majlis Pembukaan Persidangan Pengangkutan Sarawak 2023 yang diadakan bersempena dengan mesyuarat kluster pengangkutan BIMP IAGA ke-10 yang dijadualkan dari 7 hingga 8 September 2023 di sebuah hotel terkemuka di Sydney pada Rabu.
Sementara itu, beliau menambah, selaras dengan komitmen dan inisiatif kementeriannya terhadap matlamat pembangunan mampan dan sifar karbon bersih menjelang 2050, Sarawak telah memulakan inisiatif transformatif dalam pengangkutan seperti sistem pengangkutan bandar Kuching yang menampilkan Autonomous Rail Transit, ART dan bas berkuasa hidrogen. The hydrogen-powered buses have been undergoing successful trials in Kuching since early 2020, and the ART will commence this engineering trial run under the proof of concept this week for a 3-month period. Furthermore, we are also anticipating an increase in the number of electric cars on our roads with the recent arrival of electric car-based rail in Kuching as part of our commitment to promote green transport activities. Selain itu, katanya usaha penyelidikan MOTS juga telah didedikasikan untuk pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF daripada alga yang menjanjikan aplikasi selamat dan berdaya maju secara komersial. Persidangan Pengangkutan Sarawak menampilkan beberapa penceramah jemputan bagi mendapatkan pandangan yang pakar dalam pelbagai topik penting termasuk peningkatan ketersambungan serantau, kemudahan perdagangan dan pelaburan, hubungan simbiotik antara pembangunan pelancongan dan ketersambungan, langkah transformatif untuk evolusi pengangkutan dan penyelesaian pengangkutan yang mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Lee berkata MOTS memberi penekanan terhadap pematuhan peraturan lalu lintas dalam kalangan pengguna bagi menyelesaikan isu kesesakan di kawasan sekolah-sekolah di sekitar Kuching. Menurutnya, beliau sedia maklum mengenai kesesakan itu terutama semasa ibu bapa hadir untuk menghantar dan mengambil anak mereka pada waktu pagi dan tengah hari. Justru beliau menegaskan penekanan perlu diberikan kepada perubahan perangai pengguna jalan raya dan meningkatkan kesedaran dan kefahaman terhadap pematuhan peraturan-peraturan jalan raya. Keadaan ini memberikan satu cabaran yang besar kepada kerajaan untuk menyelesaikan kerana banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan dan kebanyakan sekolah-sekolah popular terletak di tengah bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Transport Awareness Behavioural Changes TABC peringkat bahagian Kuching 2023 di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Lee menambah program ini merupakan salah satu inisiatif kementeriannya dalam berkongsi maklumat dan menambah baik aliran trafik dan sistem pengangkutan awam di Bandaraya Kuching. Masih dengan perkongsian di Kuching, pertandingan sketsa rukun negara merupakan platform untuk para pelajar sekolah dari berbilang kaum menzahirkan penghayatan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip rukun negara dengan komprehensif. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, pertandingan sketsa ini adalah salah satu platform strategik yang penting dalam menyampaikan maklumat dan mesej berkenaan rukun negara dan isu-isu kenegaraan kepada masyarakat. Pertandingan sketsa rukun negara anjuran Jabatan Penerangan ini merupakan, saya difahamkan, adalah program tahunan jabatan dan ia di antara platform membabitkan rangkaian strategik yang saya fahami amat bermanfaat dan kreatif dalam menyampaikan maklumat dan mesej yang amat penting kepada semua pihak dan masyarakat, terutamanya dalam menyelitkan soal-soal kenegaraan dan patriotisme. Berucap semasa perasmian pertandingan sketsa rukun negara 2023 peringkat Sarawak di Auditorium Yayasan Sarawak pada Rabu, Datuk Sharifah Hasidah menambah program sebegini penting untuk menjunjung semangat patriotisme terutamanya dalam bulan kebangsaan yang memerlukan pengukuhan nilai-nilai berikut. Dalam pada itu, SMK St. Anthony Sarike telah dinobatkan sebagai johan pertandingan sketsa rukun negara dan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM2,000, piala iringan serta sijil. Naib johan pula dimenangi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau Sarike untuk meraih wang tunai RM1,500, piala iringan serta sijil, manakala tempat ketiga dirangkul SMK Jalan Arang Kuching untuk menerima RM1,000, piala iringan serta sijil. Manakala di Bintulu, kerajaan negeri sentiasa bersedia membantu organisasi atau badan keagamaan melalui peruntukan yang disalurkan menerusi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, organisasi atau badan keagamaan boleh berjumpa dan berbincang dengan beliau sekiranya menghadapi isu atau masalah tertentu. Menurut beliau, Sarawak adalah berbeza dengan negeri lain kerana penubuhan UNIFOR adalah khas untuk membantu organisasi keagamaan yang bukan Islam.
Jelasnya, ini membuktikan masyarakat majmuk di Sarawak saling menghormati di antara satu sama lain, bukan sahaja dari segi agama tetapi juga budaya dan tradisi. Justru beliau berharap rakyat Sarawak dapat menghargai suasana harmoni yang sedia ada dan tidak mudah terpengaruh dengan hasutan luar yang akan merosakkan keharmonian dan keamanan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan peruntukan Kerajaan Sarawak kepada Gereja Metodis Iban Pasar Pintulu di sini pada Isnin. Bantuan itu bertujuan menaik taraf bangunan gereja serta pembinaan rumah pastor. Sedikit perkembangan sukan. Pasukan Easy Friends telah dinobatkan johan pertandingan 10 pin bowling Piala Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati 2023 yang diadakan di Mega Lane Sarawak, Imart Batu Kawah pada Selasa. Kemenangan itu membolehkan pasukan itu merangkul hadiah wang tunai sebanyak RM2,000 serta medal. Naib johan pula dimenangi pasukan Relax Ajak untuk membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000 dan medal, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Chinese Taipei 2 dari Taiwan untuk membawa pulang wang tunai RM500 berserta medal. Presiden Sabati, Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang telah hadir bagi menyampaikan hadiah kepada para pemenang sambil diiringi Timbalan Presiden Sabati, Datuk Doreen Mayang dan Setiausaha Kehormat Sabati, Datin Sri N. Ong Siok Yen. Sementara itu, ketika ditemui media, Presiden Persatuan 10 Pin Bowling Amateur Sarawak, Abbas Sani Sipo Heng berkata, sebanyak 36 pasukan telah berentap dalam pertandingan Piala Sabati yang turut disertai 5 negara iaitu Australia, Taiwan, Thailand, Singapura dan Poland. Katanya, Piala Sabati ini telah ditampilkan sebagai pembukaan kepada pertandingan Sarawak Kejohanan 10 Pin Bowling Terbuka Antarabangsa 2023 yang telah berlangsung sejak 4 September lepas dan berakhir pada 9 September ini. Dalam majlis sama, Dato' Amar Jumani dan Div Kehormat juga berkesempatan menyampaikan cek sumbangan Sabati sebanyak RM8,000 kepada Pertubuhan Pesakit Kanser Kanak-Kanak Sarawak SCCS. Sekian edisi malam bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS Sarawak, DJOV.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi malam ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Perasmian Forum Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak 3.0, Sarif 3.0 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.